Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wang Muhammad Muslim Biwan Abidin dan nombor matrik saya adalah A19A0975. Okey, untuk tugasan saya pada kali ini, kumpulan kami telah pilih satu kes yang berkait dengan perebutan harta pusaka. Kes yang berlaku di ibu negara ini telah melibatkan kematian Allahyarham Tan Sri Syekh Kecil Syekh Muhammad Al-Bukhari pada usia 80 tahun yang mati akibat sakit jantung. Allahyarham telah meninggalkan harta peninggalannya sebanyak 400 juta ringgit dan Allahyarham juga telah mati meninggalkan 2 orang isteri bersama 2 orang anak, iaitu satu anak lelaki hasil perkahwinan dengan isteri yang pertama dan satu anak perempuan hasil perkahwinan dengan isteri yang kedua. Kes ini menjadi viral pada tahun itu susulan berlakunya pertelingkahan antara pihak isteri yang pertama dan pihak isteri kedua dalam menguruskan harta pusaka itu. Dikatakan isteri kedua ingin menguruskan sendiri harta pusaka itu tanpa pengetahuan pihak isteri yang pertama. Jadi anak lelaki Allahyarham, iaitu hasil daripada perkahwinan dengan isteri pertama, telah tuntut di mahkamah dalam bagi dia dan bersama ibunya untuk turut serta dalam menguruskan harta pusaka itu, kerana beliau menganggap bahawa beliau bersama ibunya juga punya hak di sisi undang-undang dalam untuk bersama dalam menguruskan harta peninggalan Allahyarham. Jadi pada dasarnya kes ini berpunca apabila Allahyarham sendiri tidak meninggalkan wasiat menyebabkan berlaku kekalutan selepas kematiannya di saat ingin menguruskan harta pusakanya itu. Jadi dikatakan juga punca berlakunya kes ini juga disebabkan oleh mungkin salah satu pihak yang tidak sabar untuk proses pembahagian harta untuk dilakukan dengan cara yang betul, atau mungkin ada yang iri hati antara satu sama lain. Jadi perkara ini telah merumitkan keadaan atau situasi pada ketika selepas kematian Allahyarham. Okey, untuk bahagian seterusnya iaitu inisiatif penyelesaian terhadap masalah yang dikemukakan, iaitu masalah perebutan harta pusaka. Terdapat 5 cadangan dalam menyelesaikan masalah perebutan harta pusaka ini, iaitu yang pertama, pewaris-pewaris harta haruslah membawa masalah ini ke pejabat agama, kerana di pihak pejabat agama mereka lebih tahu cara menyelesaikan masalah harta pusaka yang ditinggalkan tanpa wasiat oleh si mati ketika hayatnya. Mereka akan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan masalah ini, dan sebaik-baik cadangan yang akan dikeluarkan oleh pihak pejabat agama adalah supaya pembahagian harta pusaka ini dibahagikan mengikut kaedah faraid. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah cara ini masalah ini juga dapat diselesaikan dengan cara pembahagian harta secara taharuj, di mana yang bermaksud salah satu ahli waris menarik diri daripada menerima sebahagian atau keseluruhan harta pusaka untuk diberikan ke waris yang lain dengan redha. Cara ini diharuskan selagi kedua-dua pihak bersetuju dan selagi mana tidak melanggar mana-mana hukum syarak. Cara ini adalah cara yang terbaik, juga antara cara yang terbaik, kerana dapat menunjukkan sikap toleransi, sikap tolak ansur antara ahli keluarga, dan dapat menimbulkan satu situasi yang harmoni dalam kalangan ahli keluarga selepas kematian si mati. Okey, yang ketiga seterusnya, umat Islam juga dalam bagi mengelakkan masalah seperti perebutan harta pusaka ini, amnya setiap umat Islam haruslah meninggalkan wasiat harta mereka. Wasiat harta mereka hendaklah secara bertulis dengan pihak yang menyediakan perkhidmatan wasiat seperti Amanah Raya atau agensi-agensi lain yang diiktiraf. Hal ini dilihat baik kerana dapat mengelakkan sebarang pergaduhan, sebarang masalah seperti yang kita katakan tadi, kes Tuan Tan Sri Syekh Kecil yang berlaku sedikit
pertelingkahan antara ahli keluarganya selepas kematiannya. Jadi meninggalkan wasiat ini merupakan satu perkara yang baik, bagus, kerana dapat mengelakkan daripada berlakunya kekacauan ketika selepas kematian si mati. Yang keempat, umat Islam amnya perlulah mengambil berat tentang ilmu faraid. Sekarang ini, pada zaman sekarang ini, ilmu faraid ini semakin diketepikan kerana ramai umat Islam amnya sekarang ini mengambil ringan terhadap ilmu faraid ini. Jadi di sini pihak kerajaan khususnya boleh mengambil satu inisiatif untuk mengadakan satu mungkin kempen di masjid selalunya, mungkin untuk mengadakan satu kelas berkenaan dengan ilmu faraid bagi memberi pendadahan yang lebih mendalam terhadap umat Islam berkenaan dengan ilmu faraid ini, supaya situasi seperti perebutan harta pusaka atau sebagainya yang berkenaan dengan harta pusaka ini dapat dielakkan, dan seterusnya dapat menimbulkan satu suasana yang agak baik selepas kepergian si mati tersebut. Okey, untuk cadangan yang terakhir, masalah seperti perebutan harta pusaka ini juga dapat dielakkan atau diselesaikan dengan cara hubungan antara keluarga diperkukuhkan. Hal ini kerana dengan hubungan keluarga yang kukuh dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham atau berlakunya pergaduhan. Dalam contohnya seperti kes yang sekarang ini adalah kes berkenaan dengan harta pusaka. Jadi apabila hubungan antara keluarga dalam keadaan baik, apabila berlakunya situasi apabila si mati tidak meninggalkan wasiat dan meninggalkan harta pusaka yang banyak, jadi ahli keluarga apabila mempunyai satu ikatan yang baik, silaturahim yang baik, mereka dapat bekerjasama menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Mungkin mereka dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara faraid ataupun dengan cara takharuj seperti yang dibincangkan tadi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azrul bin Fazil. Matrik nombor saya ialah A19A0279. Okey, berdasarkan artikel yang kami kaji, kesan positif yang dapat kami ambil ialah dengan berlakunya masalah tersebut akan memberikan kesedaran kepada masyarakat luar tentang betapa pentingnya pengurusan dan pembahagian harta sebelum meninggal dunia. Dengan berlakunya masalah tersebut dan viral, orang luar akan lebih mengambil penting dan mengambil cakna tentang masalah yang berlaku supaya tidak berlaku kepada orang lain. Kesan negatif pula, ia dengan berlakunya masalah tersebut, ia akan memburukkan nama keluarga di khalayak ramai. Selain itu, hubungan kekeluargaan mereka juga akan menjadi renggang dengan berlakunya permasalahan tersebut. Seterusnya, persepsi masyarakat, mereka akan memandang serong terhadap cara pengurusan harta menurut Islam. Sekiranya masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, ia akan memburukkan nama institusi Islam. Kesimpulannya, yang dapat saya simpulkan, pejabat agama dan mahkamah syariah memainkan peranan yang penting dalam membantu umat Islam dari sudut perancangan dan pengurusan harta. Selain itu, saya ingin tegaskan, masyarakat perlu menanam kesedaran tentang betapa pentingnya membuat perancangan awal
mengenai pengagihan harta sebelum meninggal dunia bagi mengelakkan waris daripada berhadapan dengan masalah pengurusan pembahagian harta pusaka. Masyarakat juga perlu lebih ambil cakna akan ilmu dan proses berkaitan perancangan dan pengurusan harta. Hal ini akan memudahkan dan memcepatkan proses pengurusan harta si mati kepada pewaris. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.